Carilah makna hidup ini agar kita sentiasa di dalam keredaannya. Okay, macam intro Pujuk Rajuk yang kau dengar buka masuk track pertama je terus keluar carilah makna semua kan. Sebenarnya asal dia melodi dan perkataan tu berada kat belakang. So kita letak kat depan. So tapi kita letak kat depan tu kira vokal saja kan. Kita nak orang dengar macam starting dia terus macam dia macam terus keluar vokal 3 orang lah. Memang terus. So lagu Pujuk Rajuk ni lagu yang ya macam seperti yang korang dengar memang lagu pasal memujuk orang lah. Dan dia tak spesifik, dia depends sama ada kau pujuk diri kau sendiri ataupun kau pujuk orang sekeliling kau lah. So lagu dia pasal pujuk orang yang merajuk lah. Lagu ni aku guna untuk pujuk orang? Tak pernah. Tapi aku rasa orang yang dengar mungkin, aku tak tahu lah, orang yang merajuk tu dengar ada terubat ke aku tak tahu lah. Apa kau rasa kau nak present? Sebab apa aku nak present Sebab aku nak move forward lah. Aku nak bagi orang dengar lagu aku kan. So sebab aku yelah adik-beradik kita kan. So aku dah membesar dengan diorang kan daripada kecil. So aku macam diorang orang pertama yang perlu aku present. So bila aku present semua sepakat lah. Kira macam kita kena cari musician ni kan. Kita kena try lah. Kita cuba. Dan lagu tu adalah lagu pertama sebab aku tak tahu. Sebab mungkin time tahun tu memang aku rasa lagu tu yang aku nak present kan. Sebab yelah macam aku cakap tadi, aku mula bayangkan feel dia nak pergi ke arah keroncong kan. So mungkin disebabkan tu lah. Dalam lena dan selesa, namun masih aku terjaga seakan mimpi semua. Okay, Igauku kisah dia lain sikit lah. Lagu Igauku ni aku tulis lirik, Fazli yang kompos melodi dia. Sebenarnya lagu Igauku ni asalnya bunyi dia lain, tak macam apa yang korang dengar. So Igauku ni lagu tu kira lagu Igauku terjadinya aku tulis lirik dulu. So aku tulis kat buku lah, guna pen tulis kan. Lepas tu aku ada buat tapi tak complete. Aku buat kira macam verse. Okay, cerita macam ni lah. Aku ni jenis yang buat lagu dulu, aku simpan dalam phone lah. Kira dalam memory card semua lah. So nak jadikan cerita, aku dah terfikir banyak kali lah nak backup ke, nak letak ke dalam hard disk ke apa kan. Tapi aku lupa. So lagu aku tu semua hilang sebab dia dah, file tu dah rosak lah, dah tak buat apa. So hilang. Sebab lepas tu dalam sebulan lebih lah aku tak buat lagu. Aku macam tak tulis lirik, tak main muzik macam tu lah. Sampailah aku pergi kedai buku, beli buku. Aku beli buku, so aku tulis. Tapi cerita, ni cerita pasal Igauku lah, lirik dia kan. Lagu tu sebenarnya, Igauku ni dia lagu aku buat untuk orang-orang yang dia tengah ada keadaan yang sukar lah dalam hidup dia. Maybe dia ada kesakitan, mungkin bukan sakit kesihatan, mungkin sakit benda lain ke apa kan. And then untuk orang-orang yang rasa macam kau gagal, kau ada kegagalan kan, macam kau tak ada keyakinan diri, kau rasa macam aku dah buat sehabis baik tapi kenapa still benda datang kat aku kan. So lagu ni sebenarnya dia untuk apa ni, ada jalan cerita dia, cuma kau jangan putus asa lah. So kau kena sentiasa berharap agar pudar tu dia akan apa, Igauku tu akan pudar. Maksudnya engkau harap supaya masalah kau tu akan disappear. Macam kau kena facing kau punya masalah tu. Kira macam kau jangan lepas tangan lah. Kau jangan tiba rasa macam aku tak boleh nak buat. Kau jangan putus asa lah. Kau kena teruskan. Hadap lah benda masalah yang ada kat engkau kan. Kesakitan kan, tapi mungkin kesakitan kau punya kesihatan ke apa, mungkin dari macam-macam benda lah. Tapi macam aku cakap tadi lah, ada keyakinan diri kan, rasa tak confident, kau mungkin overthinking, fikir jauh sangat. Boleh jadi relate lah. So untuk orang yang ada masalah, tengah dalam keadaan yang sukar lah, so lagu tu kira dia still, walaupun dia dalam mood yang macam tu, tapi sebenarnya dia still positif. So kau jangan mengalah lah. Cerita sebenar memang untuk orang yang dalam keadaan yang sukar lah. So lagu ni aku harap dapat teman diorang untuk tak apa, macam tu lah. Rasa terlalu dark tu untuk orang teman lagu ni. Kan ni lagu yang
lain. Tapi kalau kau perasan dari segi chord lah, kita ada letak part-part yang mana kita letak chord major. Yang dia pergi macam ada seolah macam ada cahaya macam teman kau kan. So macam kita sebenarnya aku rasa dia tak dark lah. Dia macam dia ada mellow sayu sikit kan. Dia macam menyentuh sikit lah. Kalau dark mungkin dark yang memang yang habis yang kau ni kan. Macam tiba ada tak tahu lah, dark ada macam-macam ni kan. Tapi aku rasa aku punya igauku tu dia tak dark yang macam yang tak baik. Cinta, di manakah cinta? Kau tiba bagai cahaya. Kasih di sini bermula. Aku seperti Manakah cinta. Di Manakah cinta aku buat dengan kawan aku Farid MR. So lagu Di Manakah cinta ni tak tahu lah, lagu dia pasal lagu cinta lah. Tak kisahlah cinta apa pun kan, tapi apa yang boleh relate je boleh relate lah. Dan dia lagu yang positif juga. Macam lirik part yang ketahui kerana aku telah jatuh. Lepas tu dia sambung, jatuh hati mendepani harapanku. Maksudnya kau jatuh hati, kau facing kau punya hope yang kau nak ni kan. So lepas tu memanggilku kan. So sebenarnya lagu tu macam aku buat memang dia positif lah, lagu yang positif. Tapi dia ada romantik tu mungkin, aku tak tahu aku orang rasa macam ni kan. Tapi dia besar lah cinta tu. Macam tiba ada perempuan aku buat lagu tak ada lah. Lagu ni aku buat macam terus berimajinasi, adakah dirinya pun sama? Apa yang kira macam bila kita imagine sesuatu benda kan, kita imagine kadang-kadang kalau dari segi lirik tu kau dengar macam apa? Macam adakah orang tu pun sama juga rasa macam apa aku rasa kan? Macam kau kan. So aku rasa dia mempersoalkan tentang cinta lah. Kita bertanya adakah aku rasa macam ni kan, tapi yang kat sana tu rasa benda yang sama. Aku rasa benda tu semua orang boleh faham kot. So macam simple je. Dia lagu yang mendepani harapan lah, kau punya hope kan. So macam dia lagu cinta lah. Dia besar makna dia kan. Dia besar, tak kisah cinta kat siapa pun. Tapi dia punya tajuk Di Manakah Cinta kan. So dia mempersoalkan lah. malam kelewat pagi ku kan, macam lawai mataku, apa yang kau fikirkan hanya dirinya. Dia tak kisah diri tu, aku rasa dia boleh relate kepada semua benda lah kan. Apa benda yang diri yang tak kisah lah. Dia boleh relate kat diri sendiri, dia boleh relate dekat orang lain. Sebab macam pujuk rajuk, takkan aku tak pernah merajuk kan. So semua orang pernah merajuk kan. So aku rasa macam, tapi dia human punya emotion lah lagu yang aku buat kan. Dia macam berlaku kat aku juga kan. Ada time-time dia. Tak kisah lah sama ada aku merajuk tentang apa pun kan. sungguh indah senyumanmu. Rupa-rupanya ada sesuatu yang kau mahu. Liar. Okay, dalam English dia liar, penipu lah, orang yang menipu kan. So lagu tu memang aku buat untuk orang yang menipu, orang yang dia ada muslihat lain, muslihat yang tak baik untuk kau kan. So dan lagu ni kira mengajar supaya kita tak berendam lah. Apa-apa berlaku pun kau percaya lah yang tak diguna kuat dendam kan. Kau kena lepaskan, tapi kau kena lepaskan dengan cara yang baik lah. Maksudnya tak ada benda yang buruk akan berlaku kat seseorang tu kalau kau rasa macam berdendam dengan dia kan. So benda tu macam tak baik kot. Sebenarnya liar, penipu. Okay, macam Lia pula aku buat Lia lagu yang pada asalnya album kita mula kita ada 5 lagu tau. 5 lagu kita release 5 lagu je lah kan. Tiba aku dapat, alhamdulillah lah aku dapat ilham kan. So aku macam tambah lagi 3 lagu. So macam kita release album lah jadi 8 lagu kan. So 3 lagu tu adalah Lia, Sensitif, Bila Kau Dengar. Lagu Lia ni dari segi melodi kan, macam starting dia kan aku ialah macam sungguh indah senyumanmu, dia macam mood dia macam tu. Lepas tu aku pergi na sebab dia punya words. Lepas tu kira macam aku termakan dengan orang yang menipu ni, yang menipu kita ni kan. So aku bagilah chord yang aku tergoda denganmu kan. So benda tu sebenarnya macam aku tulis lagu
aku memang suka bercakap dan aku rasa macam mana aku nak cakap dalam melodi perkataan tu sesuai tak? Ke aku rasa macam lari tak sama maksud. So aku banyak study benda tu lah. Sebab aku sebenarnya latar belakang aku tak pernah belajar muzik. Aku tak belajar muzik dan aku pun tak tahulah soal ni bedah lirikal kan. So orang yang tulis lirik ni mungkin dia ada jenis yang suka membaca buku, dia memang tahu pasal puisi. Aku bukan orang yang baca buku, tapi aku lebih suka dengar cerita orang. Mungkin bila aku dengar cerita orang, aku nampak ekspresi muka dia. So aku macam lebih, aku suka tengok movie dan aku suka dengar lagu lah. So benda betul-betul hujung-hujung sebelum time tu dah tengah rekod kot. Hasil dengan sebuah lagu lah. Ada reference? Aku rasa macam mana, sebab aku rasa sebab keluarga family kita orang lah. Kita orang memang, kita tak ada pun masuk kelas teater ke apa. Kita bukan jenis yang aku nak duduk depan kamera ni aku macam fikir 2-3 kali kan. So macam tapi kita orang memang, sebab semua lirik selagu dalam Adang Indah Hati ni, sebelum aku finalkan betul-betul okay, ni lirik dia semua kan, kita akan sit down dengan ayah aku yang akan, tak boleh words ni, kenapa words macam tu kan, kenapa ni kan. Dan abang aku Fazli, Haris, adik aku Haris. So dalam setiap words tu dia tak boleh, alamak aku tambah je lah satu kata ni. So kira satu words tu pun kita ambil besar. Kenapa perlu ada perkataan tu? Oh sebab tak cukup suruh kata kan. So kau bubuh lah itu asalnya jadi satu melodi kan. Kalau tak jumpa dah buat balik. Kira macam kau kena cari balik sampai rasa okay, ni betul, ni memang betul aku tengah cakap benda ni. Sebab aku nak menyanyi lagu ni kan. So aku nak sampai cerita. Kalau aku sendiri tak feel, aku rasa tak aku tak buat dengan ikhlas kan. So benda tu tak best lah. So aku banyak, bukanlah cerewet, kita orang punya family bukan cerewet, tapi kita orang akan, setiap words tu ada dia punya makna kan. Dia perlu bermakna dekat situ. Dendam tak bersama diriku kerana aku tahu kau akan terima semula. Karma tu. Kita tak percaya yang karma. So kita apa panggil? Kifarah lah apa? So kita bersangka baik lah kan. Sebab dia lebih maha mengetahui kan. So sebab kalau kita berdendam, mungkin kita akan buat benda yang sama macam dia buat, tak tahu ya, sebab aku dah pernah kena benda ni kan. Aku kena dengan orang lain pula lah, lepas geram lagu ni macam tu kan. So aku rasa macam, so lagu tu memang depan tu macam ada yang marah tu kan. Lepas tu dia masuk yang, oh aku tergoda dengan kau, tapi macam, weh aku termakan dengan kau punya tipu daya kan, macam tu kan. Tapi dia ada dia punya chorus, dia punya pesanan tu, benda kau punya jawapan untuk atas tu. Contoh atas tu rasa macam kau dah tipu aku dah termakan dengan kau yang tipu daya kan. Apa perlu aku lakukan, tindakan aku. So aku bagi chorus tu. So dendam tak bersama diriku kan. Ambil berat lah. Ambil berat. Bukan serius, ambil berat. Okay. Kau ambil alih merebahkan perisai tu. Okay, so maksud dia kau punya perisai tu shield lah. Kira macam kau cakap tadi, bila kita berhadapan dengan orang, kita ada satu benda yang kita boleh scan kan. Kita kena baca orang tu karakter macam mana, apa dia punya niat terhadap kita. Dia lebih lagi dengan orang-orang yang menipu ni kan. So maksud aku, bila kau dah termakan, so dia dah meruntuhkan kau punya, kau dah 100% percaya kat dia. Tak kisah dari segi apa pun kan. Dia macam cakap yang kau nak ni lah, nanti kau kena ikut aku ni. Mungkin kau boleh buat benda yang tak sepatutnya untuk dapatkan benda tu kan. So benda tu, maksud aku yang merebahkan perisai tu, maksudnya kau punya tahanan tu dah runtuh lah. Kau dah macam, aku tak boleh nak ni lah, aku dah terpaksa ikut dia. Aku tak tahu kenapa, first time aku dengar lagu ni, aku terbayang ahli politik. Aduh, kan? Dia boleh relate kat semua orang lah. Orang yang menipu lah. Mungkin part ni lah, petah kau berbicara, lembutnya bahasa. Petah kau berbicara kan, cakap manis kan, dia sebenarnya ada muslihat lain kan. So mungkin aku tak tahu nak cakap aku tak nak sebut lah siapa kan, tapi ada lah orang-orang tu kat luar tu. Okay, apa ceritanya? Aku rasa dalam album ni dia lain sikit sebab dia catchy, dia lagu yang rentak, dan kalau kita main live pun orang bergerak sekali, bernyanyi sekali. So aku rasa lagu tu, tapi kalau dari segi cerita, lagu tu memang lagu yang positif, lagu yang berunsur nasihat kan. Kira macam, ya kalau kau dengar lirik tu memang kira apa benda yang berlaku pun, kalau kau still ada apa, macam aku cakap tu, apa jua ceritanya kan, tapi kau masih punya deria,
hargailah rasailah sementara masa masih ada. So aku rasa lirik aku buat ni semua straightforward, yang memang jenis orang boleh faham terus lah. So lagu tu memang lagu yang positif. Okey. Tapi dari segi melodi dia, aku rasa awal-awal kau orang macam tahan. Kau macam stop. Last kali ni masuk indahnya tu tiba-tiba kau attack terus macam joget. Okay. Oh tu dari segi arrangement lah, dari segi melodi kan. Memang nak buat macam tu lah. Apa yang kita orang buat tu memang itulah hasil selama kita orang ni lah. Memang terjadi. So Mafiz, ya kita memang letak kita ni folk pop, tapi sebenarnya kita tak spesifik letak, mungkin lebih mudah untuk orang faham. Kita nak ikutkan kalau dalam 8 lagu tu sebenarnya ada banyak pengaruh dalam 8 lagu tu, sound-sound yang macam mana kan. Maksud aku dari segi dia punya groove, melody, semua benda tu. Ada masanya kau ingin lantang, luas saja apa yang kau rasa. Usah pedulikan hal yang lain, Sensitif. Sekejap. Aku rasa dia macam first kau dengar sensitif, lepas tu kau boleh dengar pujuk rajuk. Macam Weh bagus lah, aku nak cerita. okey, betul lah. Bagus, boleh tahu Okay, sensitif. Okay, lagu untuk orang yang sensitif. So lagu tu aku buat time, tu lah lagu yang tambahan lah. Kira macam aku cakap tadi, aku ingat first kita nak keluar 5 lagu kan. Tiba aku duduk dalam studio, aku sensitif aku buat dengan gitar. So aku main seorang-seorang lah. Pada asalnya sensitif tu dari segi lirik lah, aku buat satu ini time tu aku dapat idea lah. Aku nak buat lirik yang bersambung. Bersambung apa yang panggil? Tersambung dan ulang. Contohnya macam Fazli nyanyi kan. Sebab aku fikir yang selepas ni suara lain pula masuk. Contoh suara Fazli tu suara aku, suara Aizat kan. So aku buat bertingkap. Yang depan sekali intro ada masa yang kau ingin lantang, luas saja apa yang kau rasa. Pasal pernikahan yang lain setidaknya kau dapat lepaskan. Lepaskan. So aku benda tu lah. Okay, setidaknya kau dapat lepaskan, aku akan sambut. Lepaskan satu perasaan yang dalam tu. Ambil balik. Itu aku punya idea yang time tu lah. Aku macam, sebab kita ada 3 suara tau. So aku macam macam-macam benda boleh buat kan. Aku nak try buat benda tu lah. And the chorus dia asal dia, aku bercakap dalam studio seorang-seorang. So aku macam mana kalau aku cakap benda ni kan. Untuk orang terasa. So asalnya macam tu lah. Dan aku terus buat chord, aku terus nyanyi bagaimana jika aku So sebenarnya aku tengah sebenarnya aku macam kalau aku cakap ni macam terasa sensitif loh. Sama macam aku pun sensitif juga. Lagu tu aku dapat sekali lirik dengan melodi dalam satu masa yang sama. Aku cakap dalam studio seorang. Sebab time tu aku dah buat verse kan, dah buat semua lah, dah main. Tiba aku cakap sambung ni kan. Tiba aku cakap aku ni kan. Aku macam mengeluh lah. Macam orang terasa ni. Tiba aku terus macam dia macam monolog sebenarnya. Dia macam tengah macam aku tengah berdialog dengan diri aku ke lah. Aku cakap dengan seorang macam time tu feel aku time tu malam tu. Feel yang sensitif. Aku percaya lah semua orang sensitif, ada dia punya height dia. Satu tahap ni mesti sensitif punya orang. Macam. Tapi bila aku bagi statement pun, dia sebenarnya untuk semua orang ke lah. Okay. Chorus dia bagaimana jika aku terus terangan. Maksudnya, tapi starting tu aku tulis dah, ada masa kau nak cakap lantang kan, kau nak lepaskan benda ni semua kan, kan. Tapi ada benda yang menahan lah. Sebab apa? Sebab orang sensitif, takut terasa hati ke apa. So aku rasa macam bukan semua orang. Contoh lah, kita lepak dengan kawan kita, dengan sahabat kita kan, kita jenis yang bergurau. Tapi mungkin orang ni bergurau dia lain, kita bergurau lain. So dia terasa ke apa kan. So kira macam, tapi mungkin dia boleh jadi dekat orang yang kena bergurau tu. Aku nak cakap pun kau ni gurau kasar sangat lah. Tapi aku cakap kau ni pula. So kesimpulan dia tadi sekiranya kau rasa perlu, kau cakap lah. Tapi kalau kau rasa tak perlu, kau diam je lah. Contoh kau rasa macam member aku memang macam ni, dan aku rasa tak ada dah kasar sangat. So aku macam, mungkin macam tu. Macam-macam boleh ni lah. Tapi kalau memang kau merajuk, kau boleh patah balik ke track nombor 1 lah, pujuk rajuk tu.
Okay, lagu Nista, lagu yang mengisahkan untuk orang-orang yang menyebarkan berberita palsu lah, cerita benda yang tak betul. Melayu pula kan. Dia ada kena-mena juga. Tapi dia ada juga yang pesanan dia ada teguran, dia ada pesanan, dan dia kira macam, dan dia untuk orang-orang yang judgemental lah. Tapi yang dia ada kena dengan Lia agak kan. Tapi this one dia macam dia tekan kan. Dia tegaskan lah benda tu kan. So macam menjabarkan yang berita palsu tu daripada awal dia lah, dia punya verse kan. Lepas tu bridge dia adalah dia punya pesanan, hati-hati kan, kau kena tanya mana asal usul benda tu, betul ke ni. So chorus dia pula judgemental tu lah, kau rasa kau dah cukup bagus ke untuk. So dia, tapi dia, aku lebih, kalau kau dengar dia punya lagu tu sendiri, cara kita penyampaian pun karakter pun akan jadi lain sedikit, sebab kita nak kena betul-betul tegas kan benda tu. Bila kau dengar lagu terasa. Kau dengar adalah lagu yang terakhir aku buat. Lagu yang terakhir dan lagu yang terakhir dalam track. So lagu bila kau dengar aku buat dengan keyboard. Dia punya verse aku main keyboard. Lepas tu aku sambung bridge dia dengan gitar. Keyboard aku main kat sini, gitar aku main kat sebelah sana. So aku macam bertukar tempat pula kan. So sana aku buat bridge dan chorus. So, bila kau dengar ni adalah lagu yang tanda terima kasih kepada semua yang dengar, yang beli CD, yang berjaya dengar lagu 1 sampai 7. So dari 3 ke 8 dia macam, okay, ni aku terima kasih korang sebab kau berjaya dengar sampai habis ni. Dan bila kau dengar tu memang lagu yang mengisahkan tentang lagu lah. So lagu tu tanda penghargaan lah kepada pendengar. Tak, maksudnya sebenarnya bukan. Sebenarnya maksud aku, bila, sebab aku percaya dengan lagu aku percaya dengan karya aku. Dan kita orang buat muzik ni, adik-beradik kita orang, family kita orang buat muzik ni, memang kita orang daripada segi cita rasa lah, aku sangat pegang dengan cita rasa aku. Sebab aku membesar, aku dengar lagu adik aku dengar lagu orang zaman, orang yang tua punya lagu, zaman-zaman atuk nenek atau parents kita, zaman kita dah lebih muda lah. So aku fikir, kenapa aku boleh layan semua ni? Maksudnya lagu diorang ni lagu yang baik. Bila kita dengar tu aku rasa macam, kenapa aku boleh layan semua lagu ni? Maksudnya lagu diorang tu baik, bermakna. So aku macam ambil pulang lah. Aku dengar sekali, aku balik tu aku still terngiang-ngiang. Aku macam, aku suka lagu tu. So aku boleh dengar lebih dari sekali. So aku percaya dengan cita rasa aku. So bila kita orang buat music pun, kita tahu kita buat lagu memang untuk semua orang. Bukan untuk macam, kau ni kau tak layan lagu aku lah, tak ada. Kita orang fikir macam, tak, lagu ni memang untuk semua orang. So kita orang pegang dengan benda tu lah. Dan percaya dengan cita rasa, percaya dengan kita punya karya lah. So bila aku cakap yang okay, untuk orang yang first time dengar, mungkin dia tak boleh menyanyi lagi. So dia tak pernah dengar Muhammad Hafiz. Tapi kalau lagu tu dia suka, dalam hati sebenarnya kau benar mahu mengerti kan makna dia. Dan kau akan ingin bernyanyi sekali kan. So mungkin kalau contoh first time dia dengar tapi dia dah boleh dia boleh ni, memang dia cukup bagus lah. Tapi kalau dia rasa macam, aku nak buka buku lirik lah, atau aku nak dengar dia sebut apa ni, so aku rasa tu bonus lah untuk. Dan sebenarnya lagu tu untuk kau menghayati muzik yang bagus. Bukan cakap lagu Hafiz bagus percaya yang kita orang punya lagu ni memang untuk semua orang. Dan aku nak sebenarnya nak terima kasih kepada pendengar, dan terima kasih kepada orang yang buat muzik daripada aku membesar ni lah, yang bagi cita rasa. Aku rasa macam, aku suka lagu ni sebab semua lagu yang kita suka memberi input kat kita kan sebagai pemuzik. So terima kasih music, thank you for the music. Pada asalnya kita tak tahu pun lagu bila kau dengar tu nak buat pun. Sebab kan macam tadi mula kita ada 7 lagu yang tu, lepas tu baru aku tiba macam aku ada idea untuk buat satu lagu lagi kan. Dan tiba memang nak jadi dengan cerita, memang dia memang untuk penutup. Dia macam, dan dia mengisahkan lagu kan. Dan bila relate balik,
orang yang beli CD ni dengar daripada 1 sampai 7 kan. So macam okay, yang terakhir ni pasal lagu yang merangkumi semua benda yang 1 sampai 7 tu. Sebab Mahfiz ni kita orang buat muzik memang macam aku cakap tadi, kita buat untuk semua. So ya kita orang quite aktif dekat independent music. Kalau nak cerita pasal Arus Perdana pun kita pernah keluar TV, pernah keluar, ada jugalah macam paper. Tapi aku rasa belum cukup ada lah. So kita punya untuk sekarang ni memang kita kena pergi ke situ juga untuk meluaskan lagi kita punya pendengar. And then aku sebenarnya sangat seronok berada di Indonesia. So kita orang ada pergi Indonesia, ada perform kat sana kan. So aku rasa muzik Mahfiz jauh lagi lah perjalanan dia. So kita orang kena sentiasa buat muzik lah, kena explore, keluar kan. Tapi kat Malaysia ni pun kita kena betul-betul keluar agak lah sebenarnya. So aku rasa belum cukup keluar lagi lah. Dan digital pun akan keluar nanti, InsyaAllah. Yang bila kau dengar tu, yang part yang tu macam mana tercetus? Korang tengah warm up ke apa? Tak, asalnya benda tu, itu kan skill kan. Betul. Benda tu. Okay, benda tu sebenarnya melody. Dan Fazli tiba ada idea, kita nyanyi lah. Dan dia dah imagine dah, mesti crowd akan nyanyi sekali nanti kan. Dan orang nyanyi tentu, so aku rasa macam berjaya lah kat situ kan. Assalamualaikum, hai, saya Megat Hafiz. Jangan lupa follow Mahfiz dekat social media, Instagram, Twitter, YouTube, Mahfiz Official. Dan jangan lupa follow Bedah Lyrical. Dan jangan lupa subscribe channel Junglis.